Kenapa sekarang golongan agamawan sering berbalah satu sama lain, seperti isu Wahabi, Bid'ah dan lain-lain, sedangkan anak muda ramai yang semakin hanyut. Begini, isu ini tak ada timbul isu. Masalah perselisihan dalam mazhab lama dah, daripada kita beranak sampai sekarang tak ada balah. Yang jadi balah mereka keluarkan, ini tak betul, ni tak betul, ni tak sah, ni bid'ah dan sebagainya. Jadi isu. Jadi agamawan terpaksa backup untuk menjelaskan perkara ini khilafiyah. Contoh minggu lepas dia kata talqin itu bid'ah. Tak ada ulama sebut lagu ni. Adakah kita perlu berdiam diri? Bila kita berdiam diri jadi rosak porak poranda masyarakat. Faham? Sebab bacaan talqin bukan bid'ah. Ini perkara yang masuk dalam perselisihan di kalangan ulama 4 mazhab. Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, fatwa yang muktamad tidak disunatkan baca talqin. Okey, selesai kita mengaji 15 tahun lepas dah. Semua kitab-kitab 4 mazhab jelas, tak ada balah seluruh dunia. Faham? Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Syafi'i sunat talqin. Faham? Mari kita seorang kita kata bid'ah. Adakah kita menganggap ulama-ulama ini ahli bid'ah? Menunjukkan orang yang kata ni dia lebih alim dari imam mazhab. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bermakna imam-imam mazhab ini bodoh. Ini jadi kita adakah perlu berdiam diri? Tak. Kita bukan melawan, kita menjelaskan bukan bid'ah. Ini perkara perselisihan kalangan ulama di kalangan 4 mazhab. Sunat baca talqin mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, itu penjelasan kita. Tak sunat baca talqin mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Kan senang. Nanti lagi isu lain buat keluar. Haram main catur. Porak-poranda habis masyarakat Malaysia. Mereka akan keluarkan satu-satu untuk merosakkan masyarakat. Keharmonian kita tercabar. Betul tak? Jadi tugas para mufti bangun untuk membela. Dalam bab catur, biar saya terang. Dalam mazhab Hanbali, Hanafi, Maliki, haram main catur. Nampak lagi? Dalam mazhab Syafi'i, makruh. Tak haram. Nanti dia orang jumpa benda ni, dia orang sebarkan dalam masyarakat. Kenapa kita tidak tekan isu catur? Sebab benda ada khilaf. Bila benda ada khilaf, tak masuk perkara mungkar. Faham lagi? Benda mungkar yang patut kita wawarkan, kita heboh ni, benda mungkar apa makna? Benda yang haram dengan sepakat ulama. Berjudi, minum arak, transgender dan sebagainya. Itu. Ni tak baca kunut 1500 tahun. Sekarang baru berbalah. Siapa yang jadi balah? Yang keluarkan kepandangan bid'ah baca kunut. Betul atau tidak? Dan dalam kitab-kitab fiqh 1500 tahun mana ada keluar? Mana ada bid'ah? Imam Hanbali tidak sunat baca kunut semayang subuh. Imam Syafi'i sunat baca kunut semayang subuh. Tak ada pun Imam Hanbali kata siapa baca bid'ah. Tak, tidak sunat di sisi kami. La yusannu indana, tidak sunat sisi kami. Mari ustaz Facebook ni haram baca doa kunut. Itu jadi masalah. Jadi ustaz-ustaz yang jujur bangun memberikan kenyataan. Faham lagi? Jadi bila datang orang luar ke rumah kita, ganggu bini kita. Contohlah, bini kita tengah jemur kain, kita pun keluar, berbalah lah dengan orang yang kacau bini kita. Esok jiran kata apalah berbalah tak ada, hidup tak pandai nak harmoni, nak balah kerja. Patutlah dia cakap lagu tu. Memang kita balah orang ganggu bini kita malam. Dia pergi cerita ke orang kita suka bergaduh. Nampak lagi? Ustaz-ustaz ni bangun membela kenyataan, benda khilafiyah. Dia orang kata ustaz-ustaz suka berbalah. Yang jahat ni kita tak nampak. Yang mengeluarkan patwa-patwa mengarut. Yang sekarang maksudnya biasanya kita dalam keadaan aman harmoni, dicungkil-cungkil amalan dikatakan bid'ah. Faham? Dia pejuang bid'ah, bukan menentang kekhilafiyah. Menentang yang haram, yang jelas. Pendedahan aurat, LGBT, minum arak, judi dan sebagainya. Itu baru penentang, pembela sunnah. Ini perkara itu didiamkan. Duduk kacau malam-malam.